Okey boleh nampak skrin cikgu Pelajar respon sedikit. Halo. Boleh. Belum nampak lagi. Okey. Tak nampak. Sekejap. Okey, boleh nampak skrin cikgu? Kelas asas catur Okey, nampak excited je awak ni. Awak semua ni Okey, yang paling penting sekali catur ni dia sinonim dengan pelajar yang cerdik pandai lah. Tu yang paling penting sekali. So bila kita main catur ni nombor satu dia result kena power lah. Matematik mesti dapat A. Tu yang paling penting sekali. Okey, kenapa kita bermain catur Catur ni bukan sekadar sukan. So dia boleh meningkatkan IQ kita lah. Okey, dalam catur pelajar akan belajar banyak benda lah. Sekejap, sambil-sambil tu cikgu akan admit ada student yang okey, so cikgu dah admit. So catur ni bukan sekadar sukan lah. Okey kita akan belajar banyak term. Okey, semua term catur ni dalam bahasa Inggeris lah, dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk introduction Okey, introduction. So pelajar boleh tengok dekat depan cikgu ni. Nampak tak board depan cikgu ni? Nampak? Okey, first kali kita kena tahulah berapa petak papan catur ni. Ada berapa petak papan catur? 8 ke? 8 kali dengan 8. Jadi ada berapa petak? Okey, 64. So dekat situ dah ada matematik dekat situ So pelajar kena tahu papan catur 8 kali dengan 8, 64. Okey, so hari ni first class cikgu nak belajar koordinat belajar koordinat dulu. Okey, sebelum pelajar mengenal pieces, kita kenal papan catur dulu. Okey, macam mana kita nak kenal koordinat? So bila koordinat awak nampak dekat bahagian bawah sekali kat sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, dekat sini A, B, C, D, E, F, G, H ni kita panggil dia rank yang ni rank. Ni rank 1, yang ni rank 2, yang ni rank 3 rank. So cikgu contoh sikit spelling rank sikit. Sekejap. So pelajar kena tahulah istilah-istilah dia dulu So nanti sambil tu cikgu akan admit dulu. Okey, ada lagi yang masih request. So pelajar kena tahu rank Okey, R A N K. Yang ni kita panggil dia rank, yang panjang ni. Ni rank. Okey, nanti bila awak dah belajar peringkat lebih tinggi, dia akan coach akan ceritalah. Okey, tu rank 7, rank 8. So rank 7 kat sini rank, kat sini rank 8. Ni nama dia rank lah. Okey, kalau ke atas nama dia file. Okey file, F I L E lah, file. Okey, yang ni yang kita sebut open file. Nanti pelajar akan belajar istilah tu. So dekat sini rank, dekat sini file. Okey. So sekarang ni hari ni first kali kita belajar koordinat kita belajar matematik dulu, simple matematik. Okey, dia ada dalam matematik, dia ada dalam, kalau belajar koordinat ni geografi, kalau pelajar belajarlah. Okey, kalau di menengah rendah dia ada, mungkin dalam RBT pun ada. Okey, sekarang ni kita, kalau cikgu conteng dekat sini so kalau cikgu pangkah dekat sini, pelajar dengar tak? Hello, respon sikit. Okey. So kalau cikgu pangkah kat sini,
Okey, kat sini petak apa ni? So kita akan tulis kat sini I4. So pelajar mesti tulis I4. So huruf ni semua huruf kecil. So kita sebut ABC dulu, baru kita sebut nombor. Boleh? So kalau cikgu pangkah dekat sini, kita nak tulis apa? B7, B7. B7 boleh? Okey, B7. Okey, kita guna term bahasa Inggeris lah. Okey, kalau kat sini halo, kalau dekat sini G6. Boleh Okey. So cikgu ulang lagi sekali cikgu ulang lagi sekali. So bila cikgu pangkah, so cikgu nak pelajar bagi tahulah. Okey, ni petak apa? C5 Okey, C5. Kalau kat sini E7. Okey, jadi semua huruf kecil semua mesti huruf kecil. Kalau kat sini okey, H4. So pelajar tahu. Kalau cikgu conteng saja pelajar tahu okey, one more. Okey, D3. Okey, bila kita menulis koordinat, ni kita panggil dia notasi Dalam catur kita panggil dia notasi. So bila kita menulis notasi, kalau koordinat dia mesti huruf kecil. Pelajar mesti tahu huruf kecil. Kalau cikgu conteng lagi last okey, cikgu nak petak ni. Okey, so E8 So semua kita guna huruf kecil lah. Huruf kecil So settle. First kali kita kena tahu papan catur 64 petak. So kita kena tahu koordinat. Okey, lagi satu kita kena tahu center. Center, tahu center? Apa maksud center? Apa maksud center? Center tu tengah. Center tu tengah kan? Sekejap ada lagi. So center papan catur pelajar kena tahu center D4, D5, E4, E5. So ada lagi yang pelajar ambil. Okey, so center papan catur center maksudnya petak tengah lah. Petak tengah So kita akan selalu sebut center. So center papan catur kita ada D4, D5, E4, E5. Kena tahu ni center papan catur. So bila kita main catur, semua fokus pieces kita buah catur kita semua hantar ke center. Okey kita tak hantar buah catur kita ke tepi lah. Okey, so settle papan catur ada 64. So center D4, D5, E4, E5. So pelajar dah boleh baca koordinat. Okey, tu first kali. Okey, so ni adalah papan catur lah. Okey, so papan catur cara susunan papan catur yang betul lah. So nombor 1 dengan nombor 2 mesti buah putih kat sini. So bila kita beli papan catur make sure pelajar beli yang ada tulis koordinat ni A hingga H, 1 hingga 8. Okey, pastikan ada koordinat tu baru kita beli. So tu papan catur yang ada kualiti lah Okey, kalau papan kertas kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada Okey, so untuk 1 dan 2, rank 1 dan rank 2
buah putih, rank 7 dan rank 8 buah hitam. Okey, dan biasa kita akan baca queen lah. Ni queen So queen putih, petak putih, queen hitam, petak hitam. Okey, kalau pelajar beli buah catur dekat pasar raya ke, ada bot kertas tu dia tulis, dia letak gambar bertentangan. Queen putih kat sini, queen hitam kat sini. Salah Queen mesti setentang. Mesti opposition. Mesti opposition. So setentang. Queen putih, petak putih, queen hitam, petak hitam. Ni cara susunan dia lah. Cara susunan. Okey, kita pergi mengenal buah dulu. Okey, buah yang pertama pelajar. Buah pertama king So kita pakai K lah. King. Okey, yang kedua queen. So queen kita pakai Q besar Semua pieces ni kita panggil dia kita menggunakan huruf besar. So yang ketiga, okey, yang ni rook rook. Ada setengah daripada kita panggil dia castle. So dalam chess kita biasakan kita menggunakan rook lah. Okey, dua ni yang atas ni major pieces major. Maksudnya buah yang besar lah. Buah besar. Yang nilai dia besar. So bila sebut saja queen, bila cikgu sebut queen, so pelajar mesti tahu queen ni 9 point dia. Rook 5 point dia. So ni kita panggil dia major pieces lah, dua tu. Okey. Yang ketiga, ni buah apa ni? Yang tajam dekat atas. So bishop. Bishop. Yang seterusnya knight knight. So knight kita menggunakan N lah. Memang spelling dia K, tapi K tu kita dah pakai untuk king. Sebab kita tak sebut ke knight kan, kita sebut knight. So N. So yang ni adalah minor pieces lah. Minor pieces maksudnya buah yang kecil. Sedikit kecil compare dengan yang atas Okey, bishop 3.5. Okey, knight 3. So last sekali, buah last sekali pawn Okey, pawn ni nilai dia 1 lah. Nilai dia 1. Okey, so pawn ni nilai dia 1. So apa kelebihan pawn ni? Pawn ni bila dia sampai dekat rank 8. Okey, cikgu ulang balik So sekejap, ada lagi yang request. Sambil-sambil tu Okey, so kita tengok papan catur ni kan. Okey, so bila pawn putih ni berada di rank 8, so dia boleh tukar jadi queen, jadi bishop, jadi knight ataupun rook lah. Okey, so dah kenal dah kenal pieces ni kita panggil pieces Okey, king ni infinity lah, tidak ternilai lah. Okey, king tu infinity So kita ada major pieces, kita ada minor pieces. Okey. So sekarang ni kita tengok yang pertama. So nampak gambar. Apa yang pelajar nampak dekat sini? Okey, king dengan king So king hitam tu kita tulis apa? Okey. Berapa koordinat dia? E. Kenapa 9 ni 8 je E8. King E8. Kalau kat sini king E1. Okey, so pelajar dah tahu dah king. So king ni dia boleh bergerak satu tapak sahaja King ni pelajar kena tahu dia boleh gerak satu tapak aje. So king ni boleh pergi sini 1 2 3 4 dan 5. Dia boleh gerak 5 tapak sahaja kat situ.
Okey, king ni pun dia boleh gerak macam ni. Okey, so dia boleh bergerak satu tapak sahaja king ni. Okey, so king ni bila buah catur dah nak habis pieces dah nak habis king ni kita akan hantar ke center lah. King ni mesti bergerak ke center kalau habis game ni basic. Okey, so settle untuk king. Sekejap, ada lagi yang request. Apa ramai dah ni. Okey, so kita pergi gambar yang pertama. Ni gambar apa ni? Queen So queen okey. So sekarang ni apa pergerakan queen? Halo. Halo. Boleh off mic pelajar sekejap? Boleh off mic pelajar sekejap, bising. Takut mengganggu orang lain. So bila cikgu tanya baru pelajar jawab So sekarang ni kita ada queen. So queen ni nilai dia tadi cikgu dah cerita nilai dia 9. Okey, dan queen ni dia power dia 9, so dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak macam ni Ni pergerakan queen. So dia bebas bergerak. Bebas bergerak, so mesti ikut horizontal ni dengan diagonal ni lah. Ni diagonal kita panggil dia. Mesti gerak macam ni, condong. So queen ni tak boleh pergi ke sini, tak boleh. Pergi ke C6 tak boleh So queen ni pergerakan dia lah. So queen ni sangat power lah. Main catur ni queen paling power sekali. Okey, queen paling power. Sama juga queen putih pun. Queen putih ni dia bebas bergerak. So dalam gambar cikgu, so dia boleh bergerak bebas. Okey, dia ada kelebihan dia lah, queen ni. So sekejap lagi kita akan buat exercise So pelajar first kali pelajar kena tahu pergerakan dia dulu. Okey, so settle untuk queen. Okey, kalau cikgu letak queen dekat sini, so queen tu berada di petak berapa? Ni pelajar respon. Boleh buka mic nak respon buka mic. Queen ni berada di petak F5 Queen F5 Okey. Okey, biasakan dengan istilah bahasa Inggeris lah. Mudah sikit Okey, so Queen F5 ni. Okey, bila dia berada di F5, so ni petak yang dia boleh gerak lah. So dia boleh gerak. So Queen ni sangat power lah. Sangat power. So dekat sini pelajar boleh kira berapa petak dia boleh bergerak. Kalau dia berada di petak Queen F5. Ni ni pergerakan dia. So cikgu conteng semua ni So ni pelajar kena tahulah. Kena tahu. Okey. So ni adalah pergerakan queen yang cikgu pangkah ni, semua dia boleh gerak macam tu. Okey. Okey. Halo, tolong off mic tu dengan muzik. Okey, terima kasih. Off dulu mic awak. Okey, so sekarang ni queen berada di petak berapa? Queen berada di petak berapa? Jawab soalan cikgu. E4. So queen E4 So E4 ni kita tahu dia berada di center. Berada di center. So bila dia berada di center queen power dia maksimum lah. Okey, power dia sangat kuat bila dia berada di center. So banyak petak dia boleh. Okey, next time kita akan belajar kira petak. Berapa petak queen ni berada. Power dia boleh dapat berapa So yang ni cikgu terangkan dulu pergerakan dia. So dekat sini banyak petak ni. Kalau queen dekat E4, pelajar kena tahu power dia berapa. 1, 2, 3, 4.
So pelajar kena kira 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So power dia 27. Okey, ni cikgu cerita queen dia power dia 27 kalau dia berada di center. So kalau queen ni berada di, kejap so cikgu padam balik. Ni kita cerita dia dekat center. Kalau cikgu letak dia kat tempat lain. Okey, kalau queen tu berada di dekat sini, contoh Okey, kita anggap ni tak ada lah ni. Okey. So sekarang ni kalau cikgu letak queen kat sini. So power dia ada berapa? So power dia pelajar boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So kalau queen berada di A7, so power dia 21 saja. Jadi queen ni kita main dia duduk dekat center. So power dia maksimum 27. Pelajar kena biasakan dengan calculation tu. Okey, so kita settle queen. Okey, so ni queen berada di petak berapa? Kejap lagi kita main Queen ni berada di petak berapa? Respon pelajar. Queen Okey, queen A3 So ni movement queen movement queen. Okey, ni pergerakan queen. Okey, dia boleh bergerak macam ni. Dia boleh gerak diagonal, dia boleh gerak horizontal kat sini dengan vertical lah kat atas tu. Okey. So queen. Okey, ni gambar yang kedua. Ni gambar apa ni? So rook berada di petak berapa? Petak berapa rook ni? E4. So rook E4. Okey, rook ni dia boleh bergerak tegak je. Tegak ke atas, tegak ke bawah, tegak ke kanan, tegak ke kiri. Dia boleh gerak tegak je. Rook ni nilai dia 5. Dia sama juga bila dia berada di center, so power dia maksimum. Power dia maksimum. So kita fokus rook ni, kita fokus dekat center je. Okey. So seterusnya. Okey, ni rook berada di petak berapa? Rook petak berapa tu? B. So B7. Okey, rook B7. So dia boleh bergerak macam mana? Ke atas. So dia boleh bergerak macam ni Okey. So settle untuk rook. So kita pergi seterusnya naik lah. Naik. Berapa nilai naik tadi cikgu cerita? Berapa point dia naik? 3. Okey, so naik ni dia boleh bergerak L lah. Dia boleh bergerak L. So dia boleh gerak sama ada 1 atau 3. So dia boleh pergi petak tu. Okey, ataupun dia boleh bergerak 3, 1. Okey, ataupun dia boleh bergerak ke belah sini So ni petak dia lah. Dia boleh gerak macam ni. So yang ni pun L, dia boleh gerak macam ni. Ni petak-petak yang dia boleh gerak lah. Okey, ni cikgu conteng ni petak yang boleh digerak lah. Okey, so sekarang ni naik ni berada di E3. So naik berada di E3 E3. So kita tengok bila dia berada di tengah. So power dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So power dia 8. Naik ni bila berada di tengah. So kalau cikgu letak naik tu dekat sini, so dia boleh bergerak ke petak berapa? Pelajar respon sikit. Kalau naik duduk dekat situ, dia boleh gerak petak mana? Ni kita abaikan yang ni kita abaikan yang ni. So naik
So dia boleh bergerak macam ni. Okey, dia boleh gerak macam ni. Betul. So naik B6 boleh, naik C7 pun boleh. So bila dia berada di hujung, power dia dua je, satu petak, dua petak saja. So kalau cikgu tulis kat sini nota So kalau naik berada di A8, so power dia dua sahaja. So tak cukup power lah. Jadi dia nak naik ni berada di tengah-tengah. So kalau cikgu letak naik kat sini, okey, so dia boleh pergi petak mana? Pelajar respon. Petak mana dia boleh pergi? So pergerakan dia mesti L kan? So 1, betul. Okey, lagi. So dia boleh gerak L. So E6. Lagi dia boleh gerak 1, 3. Okey, jadi dia boleh gerak lagi 3, 1. So kat sini. So sekarang ni kita tengok pergerakan naik tu. Okey. So naik tu bila dia berada di G7. Okey. So power dia 1, 2, 3, 4. Power dia 4 sahaja. Kita nak power dia 8, kita nak maksimum. So naik kita main, naik mesti di center dululah. Kita fokus dekat center dulu. Center. So ni kalau naik kat sini, ni adalah center dia lah, naik. Pelajar kena tahulah. So dia berada di petak ni, semua power dia maksimum. Okey, so naik. So kalau naik kat sini, dia boleh gerak petak mana pelajar? Naik ni dia boleh gerak ke petak mana? So sekarang ni naik tu berada di H7. So sekarang ni dia boleh gerak ke mana? Naik tu. Okey, naik ni boleh gerak ke mana? F8. Lagi? Dia boleh gerak ke F6. Tak apa. Lagi satu, dia boleh gerak ke G5. Okey, tak apa. Pelajar hari ni pelajar just belajar koordinat, pelajar kenal huruf, kenal koordinat, kenal pieces, pergerakan pieces. Tahu pergerakan pieces. Bukan kenal, tahu pergerakan pieces. So sekarang ni tak apa, sekejap lagi kita nak main. So dia bergerak macam ni. Ni 3 petak dia. So kalau naik berada di hujung, so power dia 3 je. Dia bergerak 3 petak saja. Kita tak nak naik ni duduk hujung, kita nak naik ni duduk di center. So kalau naik ni adalah center dia lah. Ni adalah center dia. So bila naik berada di petak yang cikgu conteng ni, power dia maksimum lah. Power dia maksimum. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey. So kita sambung sikit lagi. So naik ni dia boleh pergi petak mana? Pelajar respon. Hello. Buka kuat sikit. Buka. A7. Lagi. B, C7 lagi. D6. Halo yang D5 tak dapat, D4 dapat. D4. Okey, lagi. C3. Lagi satu A3. Nampak So berapa power dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So power dia
Power dia 6 power dia. Tak cukup power. Okay, so dia nak dekat tengah-tengah, dia nak petak, dia duduk dalam petak ni, baru power dia cukup 8 So naik ni di luar, so power dia dah kurang 6. Ni kita cerita power-power dulu ni Okay, sekejap lagi kita main, tak apa Okay, so sekarang ni kita sampai buah yang seterusnya. Buah apa yang seterusnya ni? Okey, ni buah apa? Bishop Ni bishop. Ya. Saya dah admit, okey. Tak apa, sambil-sambil tu saya admit Okey. So bishop. Yang ni. So ada lagi. Tak ada dah. Okey, tak apa Cikgu Has boleh interrupt je. Kalau Cikgu Mas nak interrupt pun tak ada masalah. Okey, so sekarang bishop Bishop dia bergerak diagonal Pelajar kena tahu. Kalau bishop putih, dia hanya boleh bergerak di petak putih sahaja. Yang ni pelajar kena tahu. Kalau bishop putih, petak putih sahaja. So bishop ni dia berada di C4 lah. Berada di C4. So power bishop ni 3.5. So dia lebih kuat daripada kuda lah, daripada knight. Okey, so dia bergerak, kita panggil dia diagonal Yang ni condong ni adalah diagonal. Okey, dia bergerak secara diagonal. Okey. So kita sambung lagi. So ni bishop ni berada di petak berapa? Pelajar respon sikit. C3. So okey, so bishop ni berada di C3. Okey, so bishop ni berada di petak hitam. So dia hanya akan bergerak di petak hitam sahaja. Ni bishop. So bishop ni power dia 3.5 lah. 3.5 Okey. So bishop ni dia berada di petak berapa, student? Bishop F6. So bishop ni dia boleh gerak, bishop hitam di petak hitam, dia hanya boleh bergerak di petak hitam sahaja So pelajar kena tahu pergerakan dia diagonal. Okey, kita panggil diagonal. Okey, yang buah yang terakhir sekali pound lah. Okey, pound. So sekarang ni pound dia tak ada huruf untuk dia lah. Cuma bila kita tulis kat sini pound ni dia D3. So kita akan tulis D3 macam tu. Okey, pound ni dia hanya boleh bergerak ke depan saja dia bergerak ke depan. Sama ada satu petak ataupun dua petak untuk starting dia. So bila dia nak makan kita tak panggil makan kita panggil capture. Bila dia nak capture buah, so dia capture buah mesti serong lah. So ada lagi yang request. Okey, so dekat sini kita akan tulis, kalau capture dia akan tulis pangkah macam ni lah. Tu capture. So D capture E4. Kita akan tulis macam ni. Okey, pelajar faham So kalau hitam tu dia capture, kalau hitam capture buah putih, kita nak tulis macam mana? Pound hitam capture buah putih. E4 pangkah D3. Okey, so pelajar faham lah. Kat sini pelajar faham. Okey, so dekat sini cikgu nak tulis pound capture knight. Cikgu nak tulis macam mana? D3 capture E4.
Okey, naik boleh kalau pelajar tulis naik capture D4 D3 capture naik E4 boleh juga. Macam ni pun boleh Macam ni pun terima, macam ni pun terima. So ada software kalau dalam game mungkin dia akan tulis D3 capture naik pun ada So yang ni pun diterima lah. So tapi make sure awak tulis koordinat lah. Ni yang paling betul yang ni lah. Ni kita ambil yang ni. Okay. So biasanya kita akan tulis koordinat lah. So bila kita tahu dia capture tu, kita dah tahu dia capture naik ni. Dah tahu. Boleh So kenal pieces dah kenal. So kita pergi kepada exercise lah. Pada exercise So cikgu sekejap. Pelajar nampak skrin cikgu tak? Nampak skrin nak apa yang pelajar nampak? What? Okey. Ni anak cikgu lah. Anak cikgu So okey. So kita pergi kepada exercise. Okey, cikgu ambil yang training, cikgu ambil yang senang-senang dulu So dekat sini ni starting. Sebelum kita bermain catur sama je. Okey, apa yang cikgu ajar tadi, number 1 dengan number 2 ni sebuah putih, sini 7 dengan 8 ni sebuah buah hitam. So queen putih berada di petak putih, queen hitam berada di petak hitam. Okey, dan biasanya dia akan buah petak putih ni lah berada di sebelah kanan Yang ni awak pusing macam mana pun, so dia mesti berada macam ni lah. Okey, so kita tengok cikgu pergi kepada train. Cikgu nak ambil yang senang-senang dulu lah. Okey, so first lesson hari ni Okey, kita akan belajar checkmate lah. Okey, so dalam catur dalam catur, so pelajar akan belajar ni lah. Ni, pelajar akan belajar decoy. Nampak skrin cikgu kan? Nampak tak skrin cikgu ni? Nampak decoy. Okey, so pelajar akan belajar decoy, deflection, different tema, drawing. Semua ni pelajar akan belajar lah. So untuk hari ni kita belajar yang asas dulu So ni banyak ni lesson pelajar nanti So hari ni cikgu nak bawa pelajar pergi checkmate dulu. Okey. Sebab main catur ni first kali kita kena checkmate lawan lah, kena pandai checkmate lawan. Okey. So kita tengok gambar dia. Okey, kita tengok pieces ni. So pelajar tengok dekat sini Okey. Kalau dekat sini dia ni nampak mouse cikgu ni okey, mouse cikgu ni kalau dekat sini dia berwarna putih, so putih jalan lah. Putih jalan. So sekarang ni putih dia nak pergi checkmate. Okey, checkmate king hitam. So macam mana dia nak checkmate? Okey. So sekarang ni kalau cikgu bagi clue pada pelajar lah. Okey, sekarang ni kalau kita nak checkmate pakai queen tak boleh. Kalau cikgu gerak queen ke sini, boleh checkmate tak? Tak boleh sebab pawn ni dia boleh makan queen tu. So queen ni kalau cikgu letak kat sini pun tak boleh juga sebab king boleh capture queen. Okey so queen ni duduk kat mana-mana pun tak boleh. So bukan pergerakan queen untuk checkmate. So macam mana kita nak checkmate dia? Okey, kita gerakkan pawn G4. So nampak bila cikgu kat sini G4 checkmate. So king ni boleh makan, boleh capture tak? Tak boleh capture sebab pawn ni ada. So king ni boleh lari tak? Tak boleh lari sebab ni semua dikontrol oleh queen. Boleh pelajar boleh faham yang ni So kita cuba next exercise. Okey. So sekarang ni cikgu nak hitam jalan checkmate. Okey, cikgu bagi clue dia. Kita gerakkan queen.
Kita gerakkan queen hitam pergi checkmate putih. Queen tu nak pergi mana? Cikgu bagi clue. Queen ni dia nak pergi checkmate king ni. Nak pergi tangkap king dia tu. So macam mana? Dia nak gerak ke mana? Boleh tak capture ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? King boleh capture. So queen ni nak pergi mana? Nak pergi checkmate dia. Nampak tak? Queen ni cikgu gerakkan ke hujung. Nampak tak? Checkmate. Nampak ni? Checkmate. Boleh lari tak king dia? Nampak kan? Checkmate kan? So king dia tak boleh lari sebab bishop ada. So dia tak boleh nak block. Dia tak ada pieces yang boleh block. So checkmate kat situ. Okay, next. Tak apa. Cikgu ajar Okay, so yang ni paling senang sekali. Queen checkmate. Queen nak pergi mana? Queen hitam nak pergi mana? Nak checkmate. Queen hitam nak checkmate king ni. Dia nak pergi mana? D. Mana D3? B3. B sini. B3 je sini B3 sini. Ni queen ni. Sekarang ni hitam nak jalan. Ni hitam. Tak boleh pergi sini sebab dia bergerak macam ni je. So dia nak pergi check ni. Queen, king putih ni. So queen ni pergi checkmate kat situ. Nampak tak? Checkmate. Ni boleh capture tak? Tak boleh kan? Sebab pawn ni ada. Checkmate. So sekarang ni kita gerak sekali je checkmate. Sekarang ni pelajar. Kita gerak sekali je checkmate. So bila pelajar boleh checkmate, so baru pelajar boleh main catur. Okay, next cikgu ajar. Okay, sekarang ni queen hitam nak pergi checkmate king dia. Kalau queen ni letak sini boleh tak? Tak boleh. Sebab king dia boleh makan. King dia boleh makan yang pertama. Yang kedua, queen ni boleh bukan makan capture. Queen ni boleh capture. So queen ni tak boleh kat situ. So queen ni boleh ke mana? Nak checkmate dia. H4 checkmate. So yang ni okay, king boleh capture tak? Tak boleh kan? Tak boleh capture sebab pawn ni ada. Yang ni king ni boleh lari tak? Tak boleh lari. Nak lari ke sini king ada. So tak boleh Okay, so next. Okay, so sekarang ni putih. Putih checkmate hitam. Macam mana dia nak checkmate? Queen nak ke mana? Queen ke sini boleh? Kenapa tak boleh? Kan dia bila dia ada di sini, ni rook ni cover dia. Rook ni jaga dia. Jadi king ni tak boleh makan. So dia duduk kat sini lah, checkmate. Nampak? So king ni tak boleh ke sini sebab pawn ni jaga petak ni. Dia tak boleh ke sini sebab queen ni akan capture dia. Boleh So sekarang ni checkmate ni istilah dia kita menangkap king lah. Kita tangkap king. So king tak boleh lari. Itu cerita dia Okay, next. Okay ni. Yes. Tulis H. Checkmate kita tulis macam ni Sekejap. Kalau cikgu print screen sekejap. Okey, pelajar nampak ni? Nampak gambar cikgu ni? Nampak kan? Okey, so sekarang ni
Naik ni nak checkmate king. So naik ni nak ke mana? Naik ni nak ke mana? Petak sini, betul? Betul? So koordinat dia berapa tu? C berapa? C2. So bila naik ni ke sini, so kita akan tulis naik. Kita akan tulis, kalau cikgu conteng so kita akan tulis naik. Kalau naik pergi sini okay. So naik C2. Naik C2 hashtag hashtag checkmate. Kalau check saja naik C2 check, kita tulis tambah lah. Dia sebenarnya kalau checkmate tu asal dia naik C2 tambah dengan tambah, asal dia lah. Tapi kita buat hashtag lah. Hashtag tu menunjukkan checkmate. Boleh? Kalau tambah saja check. Boleh Okey, kita sambung lesson kita. So naik ke sini lah, checkmate. Nampak ni gambar kat bawah ni, dia tulis apa? Naik C2 hashtag. Nampak? Hello? Nampak Okey. So sekarang ni cikgu nak pelajar boleh checkmate, boleh tulis notasi. Okey, sekarang ni putih jalan, checkmate hitam. Queen nak pergi mana? Queen nak checkmate king ni. Boleh tak queen ni capture rook? Boleh? Boleh kan? Boleh kan? Check. Capture tu checkmate. So sebab dia tak ada pieces yang boleh makan, dia tak boleh. So dia capture, so checkmate Okay, so kita akan tulis queen pangkah F8 F8 ni, nampak ni F8 hashtag checkmate. Okay, next. Okay. Sekarang ni cikgu nak rook hitam jalan, checkmate. So pelajar respon. Halo, rook nak ke mana? Nak checkmate dia. Rook H5 checkmate. Rook H5 checkmate. So yang ni tak boleh, king dia tak boleh lari King tak boleh datang dekat dengan king. Tak boleh So kat sini checkmate. Tak apa, cikgu tunjuk 10 contoh, lepas tu kita cuba main Kita cuba main yang untuk kelas awal-awal je lah. Okay, next. Okay, so sekarang ni putih jalan. Okay, putih checkmate. So macam mana kita nak checkmate dia? So boleh tak cikgu letak queen kat sini? Tak boleh sebab rook dia boleh makan. Boleh? Rook dia tak boleh makan sebab bishop ni ada. So bolehlah checkmate sini. Checkmate. So dia tak boleh capture Rook ni tak boleh capture sebab dia open check. King ni tak boleh makan sebab bishop cover. So tak boleh. Okay. So sekarang ni checkmate Kita akan tulis queen F7 hashtag. Ada yang request lagi ke? Sekejap Macam mana cikgu nak klik? Tak jumpa lah. Cikgu nak accept kawan awak tu.
Tak apalah, kita sambung dulu Kejap lagi baru cikgu accept lah. Okay. So sekarang ni checkmate Okay, next. Okay, so sekarang ni pelajar cikgu nak pelajar respon Queen ni pergi mana kita nak checkmate? King putih. Okay, Queen tu nak letak dekat petak mana? Sekarang ni kalau cikgu letak Queen dekat sini boleh tak? Tak boleh kan? King makan, betul? King capture dia kan? So sekarang ni Queen ni boleh tak cikgu letak kat sini? Checkmate. So dia tak boleh capture sebab knight ni cover dia. Boleh knight ni cover dia. Tak boleh. Dia tak boleh capture. Dia tak king ni tak boleh capture juga knight ni sebab rook ni ada. Okay. So kita dah 10 exercise 10 exercise untuk checkmate. So kita main sedikit lah. Kita main So okay, pelajar. Okay, so sekarang ni kita tengok sekarang ni kita nak lawan dengan komputer. So komputer ni dia bermain putih. Okay, so sekarang pelajar main hitam. Okay, yang nombor 1 bila kita main catur ni, kita akan buka depan king ataupun depan queen. Okay, pelajar kena tahu depan king atau depan queen. Boleh off mic sekejap. Bising lah. Pelajar off mic sekejap biar cikgu cakap seorang. Okay. Sekarang ni bila kita main catur, first move mesti depan king ataupun depan queen. Tu pelajar kena tahu. Ni basic. Okay, so bila dia gerak king ni, dia bergerak pawn depan queen ni, so dia bergerak ke petak ni. So D4. Nampak tak D4 kat sini? Nampak kan? So kalau kita nak balas, contoh cikgu gerak kat sini, cikgu akan tulis D5. Nampak D5? Okay, so D5. So dia bagi kita boleh tak cikgu capture kat sini? Boleh tak? So boleh Okay. So bila pelajar dah biasa main, pelajar akan tahu. Okay, ni Queen Gambit nama dia. Dia ada nama-nama dia lah. So contoh macam ni cikgu tahu game putih ni Queen Gambit. So kalau cikgu capture Queen Gambit accepted nama dia. Okay, so sekarang ni bila cikgu capture, so dia akan move knight kat sini ataupun biasanya dia akan gerakkan pawn dekat sini lah untuk dia capture balik. So sekarang ni bila kita capture buah lawan, pelajar kena tahu kita dah lebih 1 pawn. So kita biar je, kita develop macam biasa. Okay, knight F6. So sekarang ni kenapa pelajar kenapa dia move E3? So nampak tak bishop dia nak capture kat sini. So kita tak boleh kita tak boleh nak defend buah kita. Kalau kita defend buah kita, dia akan ada perangkap lah, dia akan ada trap dia. So kita develop macam biasa. Develop macam biasa. Contoh knight develop macam biasa. So dia akan capture kat situ lah. Okay, tolak macam biasa. Okay, kita main. Nampak tak kenapa dia tolak kat sini? So nampak tak dia nak capture knight kita So boleh tak cikgu capture kat sini?
Nak guna knight. So kalau cikgu guna knight, nampak tak ada berapa pieces yang cover buah dia ni? 1, 2, 3. So yang cikgu cover buah cikgu 1, 2 saja Kalau cikgu capture pakai ni, okey, contoh macam tu lah. Okey, so the capture kita capture balik. So nampak tak? Okey, capture. Okey, kita main seperti biasa. So sekarang ni buah siapa yang lebih sekarang ni? Hitam lebih, kita kira. Ya ke hitam lebih? Ni hitam ada 3 pound, 3 pound 6 je. Kat sini ada 3, kat sini ada 3, 6. Lepas tu rook ada 2, kita rook ada 2, bishop ada 2. Okey, sekarang ni kedudukan dia sama. Okey, kedudukan dia sama Knight dia ada 1, knight kita ada 1. So kedudukan dia sama. Kita main seperti biasa. Main seperti biasa. Keluarkan bishop, bawa pergi center. So dia makan kat sini, kita nak ambil balik. Contoh cikgu cerita. Boleh? Kenapa knight dia gerak ke sini? Nak makan bishop. So bishop kita nak pergi mana? Nak lari pun boleh, nak cover pun boleh. Kalau nak cover macam ni lah. Kalau kita nak lari, boleh lari. Undur boleh. Ke center boleh. So boleh Okey, contoh cikgu gerakkan bishop cikgu. Okey, kalau bishop pergi sini, kita kata apa ni? Check. Nampak tak check? Nampak kan check kan? So check dia akan tulis tambah kat situ. So check dekat situ. So dia lari. Bila dia lari kat sini, dia tak boleh nak castling. Okay, so kita castling macam biasa. Tak apa pelajar pelajar dengar, faham sedikit-sedikit je. So kenapa dia tolak kat sini? So macam mana bishop kita? Apa patut bishop kita buat? Larilah. Kita lari ke tempat yang selamat. Okey, kita lari tempat selamat. Ya. Boleh apa? Tak boleh. Waktu check tak boleh castling. So contoh macam ni Okey, cikgu check dia. So bila dia lari, dia tak boleh nak castling dah. Okey, masa ni pun tak boleh castling. Kalau dia nak castling, dia kena block dulu. Dia kena block, bishop block ni. So dia tak bergerak king dia, baru dia boleh castling. Faham Okey, cikgu ulang balik. So sekarang ni kita resign lah. Kita resign. Okey. Okey, so cikgu close. So kita training lagi satu. Okey. So sekarang ni kita main rating kecil sikit. Okey. Okey, so sekarang ni dia bergerak depan king. Okey, apa yang kita nak move? Pelajar, cikgu nak minta respon pelajar. Pelajar hitam. Halo. Pelajar respon. Okey, gerak je jalan je Okey. So kita gerak saja. Okey, sekejap kenapa ni? Training semula. Main dengan yang kenapa dia tak main hitam ni? Okey, so dia gerak depan king dia gerak depan king. Okey, lagi satu pelajar kena tahu kenapa dia gerak depan king Okay, first kali dia bagi signal. So bishop dia nak keluar ni.
Bishop ni nak keluar, Queen ni nak keluar. So dia bagi signal dua tu lah. So kita gerak macam biasa kita gerak macam biasa. So bila kita gerak, kenapa dia naik dekat sini Dia nak makan. So macam mana kita nak cover dia? Macam mana kita nak cover? F ni dekat sini. Okey, kalau F6 ni dia adalah satu trap ni adalah satu trap. Okey, F6 ni pergerakan yang salah lah. Okey, sebab dia ada trap dia. Nanti cikgu tunjuk trap dia So sekarang ni untuk cover yang ni, the best move naik lah. Naik best move. Okey, tapi ni komputer tak nak follow kita ni, dah ada pergerakan ni. Sekejap cikgu cari yang okey sikit. Kenapa? Play opponent. Ni opponent kenapa monkey pula ni? Okey, so kita ambil putih dulu Okey, cikgu tunjuk So first kali pelajar kena tahu kenapa kita gerak E4 nombor 1 pelajar syarat dia first kali control center. So kita jaga center ni. Okey, yang kedua develop pieces bawa naik pergi sini. Develop pieces tu yang kedua. So bila dia move kat sini, dia nak makan, betul So apa yang patut kita buat? So kita gerakkan naik juga, kita jaga buah kita ni. Kalau kita tolak pieces ni, takut kita tak boleh nak castling nanti. Okey, ni control center, yang ni develop pieces. Okey, boleh tak cikgu letak bishop cikgu kat sini? Boleh, cikgu nak dia Queen tak boleh capture. Queen naik ada. So bila sekarang ni, bila dia tolak ke sini, kita tahu bishop kita ni 3.5 je, Queen ni 9 baik kita capture, check. So kita dah lebih dah. Okay, so kita makan, check. Okay, bila dia makan, so dekat sini kita boleh capture balik. So dekat sini kita dah menang dah. Boleh belajar? Okay, lepas tu kita castling. Okay, so syarat dia yang pertama apa dia tadi? Control center. Yang kedua develop pieces. Yang ketiga castling. So ada 3 syarat dia Okay, end game. Okay pelajar, lagi sekali cikgu terang First kali control center. So bila gerak kat sini, dia jaga center lah, ni center dia. Okay, yang kedua develop pieces. Okay, develop pieces Yang ketiga castling. Kita tengok dia jalan apa. Dia duduk, kita castling. Boleh? Okay, tiga syarat ni pelajar kena tahu. 3 syarat ni: control center, develop pieces, castling, ataupun king safety king safety. So dekat sini knight ni boleh capture tak? Boleh, sebab free kan. Capture je, free. Okay, so sekarang ni knight dia gerak ke hujung, betul tak? Knight. Okay, tadi cikgu cerita knight ni tak boleh duduk dekat hujung sebab power dia tak kuat. So knight ni mesti ke center ni. Yang hitam ni tak pandai main ni. Yang hitam tu tak pandai main. Okay, contoh dia macam ni. Dia gerak ke sini. So cikgu boleh tak capture pawn dekat sini? Boleh kan? Capture, sebab knight ni jaga.
Tak boleh. Free je kat situ. Nampak free je kau makan kan? Okey, lepas tu nampak naik ni, dia nak capture pound kat sini, nampak? So nampak kita cover balik. Kita cover buah kita jaga buah kita. Boleh Okey. Nampak kat sini queen ni nak pergi checkmate kan? Contoh queen ni pergi duduk dekat sini dulu. Nampak ni dia nak pergi checkmate kat sini. Queen kita nak pergi checkmate. So dekat sini nampak boleh pergi checkmate tak? Tak boleh sebab dia boleh lari lagi kan. Okey. So macam mana kita nak buat contoh cikgu tunjuk. Okey, kita check dia. So king dia lari ke sini. Okey. So macam mana kita nak checkmate dia? So kita check dia lagi. Boleh kita check lagi tak king tu? Hello. Check pakai apa? Okey, naik ni nak pergi check kat sini. Ni pound dia makan. Pound dia capture ni. Nampak? Pound dia capture. So apa the best move kat sini yang patut kita buat? Kita bawa naik kita lagi satu pergi untuk nak pergi checkmate dia. So dia naik sini. Okay. So sekarang ni dia king ni sebenarnya dia boleh capture ni kan. Nampak tak? Dia boleh capture. So sebelum dia capture kita lari dululah. Boleh. Ataupun kalau dia nak capture pun boleh. Sebenarnya kita akan checkmate dia kat sini lah. Okay. So stop dulu. Okay. So pelajar faham Okey, apa syarat dia tadi? Cikgu cerita tadi syarat dia. Control center, develop pieces. Okey, macam mana kita nak castling? Kena keluar bishop dulu. Okey, nampak dia nak dia attack kita punya bishop, lari dulu jangan castling lagi. Lari dulu baru kita castling. Tu cara bermain catur yang betul lah. Nampak? Castling. So bila castling, king ni dah selamat dah. Bila dah selamat, so kita boleh gerakkan pieces kita. Okey. Kenapa pawn ni bergerak ke A5? Pelajar boleh respon tak? Kenapa dia gerak ke A5? Nampak tak dia nak tolak sini? Dia nak attack bishop kita. So bishop kita dah tak selamat kat situ tu. Nampak dia naik. So naik satu je. So kalau dia attack, kita lari ke belakang. Nampak So ni introduction ni. Introduction. So kalau dia tak attack lagi, so kita naik. Kenapa cikgu letak naik cikgu dekat G5? Sebab cikgu nak checkmate. Nampak? So checkmate. Nampak kan? Okay, so kita continue. Okay, first kali kita biasakan pelajar kita boleh gerak depan queen ataupun depan king. So control center, develop pieces. Okay, ni pieces pieces ni buah catur ni lah pieces. Okay, pieces, castling. So dah selamat kat situ. Okay, kenapa cikgu gerak naik ke sini? Nak checkmate, nak cuba checkmate. So bila dia gerak macam ni, checkmate. Kan senang. 4 step checkmate. Yang ni lah yang dia kata 4 step checkmate. Boleh follow cikgu tak?
Boleh. Okey. Okey. So sekarang ni kita main lagi sekali, tapi kita ambil hitam pula Kita lawan dengan monkey ni. Kita ambil hitam pula. Okey. So nampak dia gerak depan queen. So kita gerak macam biasa lah. Gerak macam biasa. So dia akan bagi kita makan, dia akan suruh kita capture. So tak perlu nak capture sebenarnya Tak perlu capture. So cover dia je. Okey, cukup. Kenapa cikgu gerak sini? Sebab queen cikgu boleh keluar, rook cikgu boleh, bishop cikgu boleh keluar. So cikgu boleh develop pieces. So kat sini develop pieces. Yang ni kenapa letak sini? Sebab kita nak attack king dia. Okey, lepas tu cikgu castling. So selamat. So selamat, boleh main seperti biasa. Boleh develop seperti biasa. Boleh naik-naik, boleh naik queen. Ni contoh Okey, kalau dia gerak dua macam ni, boleh tak yang di capture? Boleh kan? Sebab tak ada buah jaga dia. So kita capture lah. Okey, kenapa dia naik sini? So tak ada reason pun sebenarnya dia naik sini So kita develop macam biasa. Okey, ambil. Kenapa cikgu letak queen kat sini? Okey, cikgu nak capture kat sini tapi rook dia ada. So sekarang ni bishop dia attack kita punya knight. So knight nak pergi mana? Knight lari ke sini tak boleh sebab pawn ni akan capture. So knight duduk kat ujung tak bagus. So sekarang ni kita cover dia. So dia tak boleh capture, kita ada. Okey. Kenapa bishop dia letak sini? Dia bagi kita capture free je kan? So kita capture lah. So kita capture free je. So ni capture seperti biasa. Senang je kan? Senang Okey. Nanti kalau lah sekolah dah buka, so cikgu nak jumpa semua pelajar, anak murid cikgu ni, kita main catur sama-sama lah. So sekarang ni kita belajar online dululah. Okey. So next, kita play lagi sekali. So we take black kita ambil black. Okay, control center. So bila dia nak naik kat sini, dia nak capture pawn kita. So naik ni cover balik pawn kat sini. So bila dia undur, kita develop seperti biasa. Develop pieces. Mana? Keluarkan bishop Kenapa keluar bishop? Nak castling. So, okay, so sekarang ni dia tolak kat sini dia nak capture. So dia kalau capture pun tak apa knight kita ada. So kita castling dulu siap-siap. So dah safety kat situ kan. Bila dah safety baru kita ni boleh capture, ni free ni. So kita pun capture. Okay, queen boleh pergi check. Nampak boleh check kan? So boleh tak queen ke sini? Boleh check. Nak jaga dia. So dekat sini kita nak checkmate macam mana? Boleh checkmate tak? Makan pawn sini. Queen dia ada. So queen ke sini. Dia turun bawah balik. Ya. Ada yang nak masuk semula Saya kena stop dulu Saya stop dulu